Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat menyambung kelas kita berhubung dengan perkara-perkara yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan syurga. Pada malam ini tuan-tuan, kita akan sambung bab yang berikutnya yang dibawa oleh penulis, iaitu penghulu orang-orang tua di syurga. Penghulu orang-orang muda di syurga dan penghulu para wanita di dalam syurga. Jadi Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, dia bawa satu perbincangan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang siapakah ketua, pemimpin yang menjadi kepala kepada golongan-golongan yang khas di dalam syurga. Untuk orang-orang yang dewasa, golongan yang tua, ketika mereka mati di dunia ni, siapa yang akan menjadi pemimpin dan ikutan mereka di dalam syurga? Kalaulah dia meninggal ketika muda, syabab, pemuda, siapakah yang akan menjadi pemimpin, penghulu dan ketua bagi golongan ini? Manakala yang ketiga ialah wanita yang memimpin, yang mengetuai, yang mengepalai, yang menjadi panutan dan ikutan di dalam syurga. Ketiga-tiga golongan ini disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, kita tengok hadis yang pertama. Sayyid, ketua bagi golongan dewasa, golongan kita nak sebut apa? Senior citizen, golongan yang berumur. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, katanya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi juga oleh Imam Ibnu Majah. Kata Sayyidina Ali, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Abu Bakar wa Umar sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalin wal akhirin ma khala an-nabiyyin wal mursalin. Siapakah pemimpin, penghulu, ketua bagi golongan yang disebut kuhul? Kuhul ni dia adalah jama' kepada kahal. Kuhul jama' daripada perkataan kahlun. Maksud dia apa dia? Sesiapa yang melebihi al-thalathin atau arba'an wa thalathin ila ihda wa khamsin. Siapa-siapa yang mati ketika umur 30 tahun atau 34 atau 51. Ini kategori kuhul. Siapa ketua? Macam tuan-tuan kalau mati ni, siapa ketua? Abu Bakar dan Umar. Yang menjadi penghulu, pemimpin, ketua bagi mereka yang mati dan menjadi ahli syurga pada usia 30 tahun hingga 30, 35, 34, 40-an hingga kepada 51. Ini kita nak buat kategori apa ni? Kita ada puteri, lagi wanita, pemuda, atas pada pemuda. Oh, silap. Apa? Kita ada golongan pemuda. Pemuda siapa? Siapa ketua orang pemuda? Ketua pemuda siapa? Ketua pemuda Hasan dan Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Nabi kata yang menjadi ketua bagi pemuda ahli syurga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wa annal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Al-Hasan bin Ali, Al-Husain bin Ali, mereka berdua ialah sayyid. Sayyid artinya tuan, ketua, penghulu kepada orang-orang muda. Syabab, yakni bawah 30, itu syabab, golongan pemuda. Jadi ketua orang-orang muda, pemimpin dan ikutan orang-orang muda di dalam syurga ialah Al-Hasan dan Al-Husain. Seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Muda dalam erti kata ketika dia mati di dunia. Sebab apa? Sebab dalam syurga tak ada tua, tak ada muda. Dalam syurga semua, dia panggil apa? 30-an ni umur apa? 30-an ni tuan-tuan panggil apa? 30-an ni kira orang muda lah, no?
Saluran berapa 30? Saluran mengundi ni. Tuan-tuan ni satu dengan dua. Yang pi duduk atas kerusi. 4, 5, 6 tu saluran ni lah ni. Barunya ketahuan. Mau kalau syarah betul, bukannya dia apa pemuda sebut saluran. Dia tangkap lah. Golongan-golongan ini based on apa umur dia mati. Artinya tuan-tuan ni kalau mati umur 40, umur 50, tuan-tuan di bawah pimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Kalau tuan-tuan mati pada usia 30 tahun ke bawah, tuan-tuan berada di belakang Al-Hasan bin Ali dan Al-Husain bin Ali. Mereka ialah sayyid kepada syabab ahli syurga, ahli jannah. Manakala untuk wanita, kita akan sebut, Nabi sebut ada 4 orang yang menjadi pemimpin, wanita yang terbaik, ketua bagi wanita-wanita ahli syurga ni. Wanita dia tak bagi muda, dia tak bagi tua, dia pukul satu. Baik. Okey tuan-tuan. Sebab apabila kita mati, kita masuk syurga, umur kita semua 30-an. Pasal itu Nabi SAW satu hari dia pernah melawak. Satu orang perempuan mai tanya dia. Dia kata, "Ya Rasulullah, tolong minta supaya aku masuk syurga." Nabi kata, orang yang macam engkau, orang yang umur macam hang ni, tak ada dalam syurga. Dia menangis, dia risau, dia kecewa bila Nabi kata dia tu tak ada dalam syurga. Dia nak balik lah, teriak, menangis, sedih. Nabi kata, nanti dulu. Maksud aku, orang tua macam hang ni tak ada dalam syurga. Yang ada dalam syurga ialah mereka yang umur 30-an. Jadi bila Nabi kata mereka ini ialah sayyid al-kuhul min ahli jannah, mereka ialah ketua kepada orang-orang dewasa, merujuk kepada bila dia mati. Jadi kalau tuan-tuan pangkat lah mati ni di bawah pimpinan Abu Bakar dan Umar. Sebab kita tengok perkataan kuhul ialah man jawaza al-thalathin au arba'an wa thalathin ila 51, iaitu mereka yang berumur 30-an atau 34 atau 51. Yang ni kita kategorikan sebagai dewasa. Yang saya ni 30-an ke bawah. Jadi panggil berdiri belakang siapa? Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain dan Hasan. Manakala untuk wanita, kita tengok sikit untuk wanita. Ada tak Nabi SAW sebut? Okey. Kalau kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah, wanita yang menjadi pemimpin, penghulu, sayyidah, mereka ialah siapa? Sayyidatun nisa ahlil jannah arba'. Pemimpin bagi wanita di dalam syurga ada 4. Maryam bintu Imran,
Yang pertama yang menjadi ketua, kepala, penghulu kepada wanita-wanita ahli syurga, Maryam binti Imran. Yang kedua, Fatimah bintu Rasulillah. Fatimah. Nombor 2 Fatimah. Nombor 1 Maryam. Nombor 2 Fatimah. Nombor 3 Khadijah bintu Khuwailid. Itu nombor 3. Dan yang keempat, Asiyah, isteri Firaun. Jadi ini pemimpin, sayyidah, ketua bagi wanita-wanita syurga. Nampak? So kita dah jawab 3 persoalan. Golongan warga dewasa yang berusia 30-an ke atas, Abu Bakar dan Umar. Golongan anak-anak muda, Al-Hasan dan Al-Husain. Manakala untuk golongan wanita, Maryam, Fatimah, Khadijah dan Asiyah. Jadi mereka inilah ikutan kita, pemimpin kita, dan kita akan berdiri dan berada di belakang mereka. Maka untuk menjadi sebahagian daripada anak-anak buah yang dipimpin dan dijaga, dibawa oleh mereka, hendaklah kita mencontohi mereka. Boleh? Kita mesti ikut sebab mereka sayyid, tuan. Kita ialah pengikut. Jadi kita kena ikut. Baik. Tuan-tuan hadirin mukminin, mari kita tengok. Yang pertama, apa kata para ulama? Kita tengok sikit ulasan para ulama. Abu Bakar wa Umar. Ini tuan-tuan kena ingat. Di sisi ahli sunnati wal jamaah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, atau nama sebenarnya Abdullah bin Utsman, wa Umar bin Khattab, huma afdalul ummatil islamiyah. Mereka ialah umat yang paling afdal di kalangan orang Islam. Di sisi ahli sunnati wal jamaah, kedudukan Abu Bakar dan Umar ialah selepas daripada kedudukan Nabi. Jadi Abu Bakar dan Umar berada pada ranking yang kedua. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Abu Bakar dan Umar. Kalau tuan-tuan tanya saya, di antara Abu Bakar dan Umar, siapa yang nombor 1? Tidak ada khilaf di kalangan umat Muhammad bahawa orang yang paling afdal selepas Nabi Abu Bakar, selepas Abu Bakar Umar, selepas Umar Uthman, selepas Uthman Ali, dan seterusnya. Jadi di sisi kita orang yang paling afdal, manusia yang paling tinggi darjat, kedudukan, kemuliaan, kebesaran dia ialah Abu Bakar As-Siddiq. Selepas daripada Abu Bakar, barulah pergi kepada Umar. Sekali lagi saya akan buktikan bagaimana kita kata the best Abu Bakar. Lepas tu baru Umar. Okey. Tapi kalau dua-dua, kita sebut, tuan-tuan, kalau nak banding Abu Bakar dengan kita, nak banding Abu Bakar dengan sahabat-sahabat yang lain,
Abu Bakar menang. Kita dengan Abu Bakar ni kaki pun tak ada. Bukan kata apa lagi yang besar-besar tu. Kita dengan Umar ni tak ada. Tu yang kata kedudukan mereka itu. Wa huma afdalun nasi ba'dal anbiya'i wal mursalin. Mereka adalah sebaik-baik manusia, setinggi-tinggi manusia, semulia-mulia manusia, dan manusia yang paling afdal kedudukannya selepas daripada para nabi dan para rasul. Mereka lah manusia yang paling mulia dan yang paling tinggi dari sudut kedudukan di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan-tuan? Itu kelebihan dan kedudukan Abu Bakar dan Umar. Baik. Hadirin mukminin. Kata Al-Imam Ibn Kathir. Ni Ibnu Kathir kata. Siapa dia yang kata? Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah. Kata Ibn Kathir, sebaik-baik sahabat wa afdalus sahabah bal afdalul khalq ba'dal anbiya alaihim salam. Sebaik-baik sahabat, semulia-mulia sahabat, sebaik-baik makhluk, semulia-mulia makhluk selepas daripada Nabi dan para Rasul ialah Abu Bakar As-Siddiq. Selepas itu Umar Al-Khattab. Selepas itu Uthman Ibn Affan. Selepas itu Ali bin Abi Talib. Siapa yang susun ni? Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah. Tu kedudukan Abu Bakar, orang yang paling, kalau nak kira ranking sesama manusia, tolak Nabi sebelah, tolak para Rasul, dimenangi oleh Abu Bakar, kemudian diikuti oleh Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Ini sepakat di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Ini berbeza dengan kelompok golongan Syiah yang mereka ini menyatakan Abu Bakar dan Umar sebagai berhala. Pasal itu mereka melaknat. Kalau tengok dalam semayang Syiah, mereka akan qunut selepas daripada rukuk. Allahu Akbar, dia rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma al'an a'da'aka Abu Bakar wa Umar. Dia sebut dalam semayang dia 5 kali sehari. Allahumma al'an a'da'aka. Ya Allah, kau laknatlah musuh engkau Abu Bakar dan Umar. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok di Iran, tuan-tuan tengok di Iran sekarang, ada orang nama Abu Bakar. Yang mari daripada Iran, tuan-tuan tengok semua nama apa? Ali. Ali Rafsanjani, Ali Hashimi, Ali Ali yang terkenal, tokoh Syiah yang tulis hebat, sastrawan, ahli, dia panggil sosiologi yang terkenal. Kalau orang ahli sunnah ada Ibnu Khaldun. Syiah ada satu nama, kalau tuan-tuan bisa dengar, kalau tuan-tuan rajin kaji, tak rajin baca, satu tokoh nama Ali Syariati. Ini dianggap tokoh sosiologi di kalangan orang Syiah. Lepas tu Syiah semua nama-nama dia Ali. Kan? Dan mereka ni memang membenci dan mengkafirkan sahabat. Sahabat yang tak kafir ni hanya beberapa orang ya. Antaranya Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi. Kan? Yang lain daripada tu boleh dikatakan kafir lah. Yang paling mereka musuh, siapa dia? Abu Bakar dan Umar.
Bahkan kalau tuan-tuan tengok kubur Abu Lu'lu'ah yang bunuh Sayyidina Ali, dibuat masjid besar, dan mereka namakan kubur Abu Lu'lu'ah ni dengan nama apa? Bab Syuja'uddin. Depa bubuh gelaran Abu Lu'lu'ah yang tikam Sayyidina Ali tu. Dia ni orang Parsi, dia tikam Sayyidina Ali mati. Nama dia Abu Lu'lu'ah. Syiah buat kubur dia dan angkat dia sebagai tokoh yang berani. Mereka namakan dia Syuja'uddin, orang yang paling berani dalam agama. Apa jasa dia? Bunuh Sayyidina Umar. Sebab itu Syiah ni memang satu ajaran, kumpulan yang betul-betul membenci ahli sunnah. Itu pegangan yang benar tentang Syiah ni, yang mereka memang memusuhi ahli sunnati wal jamaah. Mereka panggil Aisyah jarimah jinsiyah At-Tabai dalam tafsir Al-Mizan, tafsir Syiah. Dia kata Aisyah ini penzina, jarimah jinsiyah, orang yang buat benda tak elok. Dia kata hadisul if, yang orang fitnah Aisyah tu memang dia ni kaki sundal. Pasal tu Aisyah ni antara wanita yang dilaknat dan dikafirkan oleh Syiah. Ini satu ajaran gerakan yang sangat berbahaya, yang membunuh ahli sunnati wal jamaah, kan, golongan Syiah. Jadi di sisi kita kata apa? Sebaik-baik manusia Abu Bakar As-Siddiq, selepas daripada itu Umar, selepas daripada itu Uthman, selepas daripada itu Ali. Tak, depa kata Abu Bakar kafir, Abu Bakar taghut, Uthman taghut, Umar taghut. Sebab apa? Kerana mereka telah menyembunyikan wasiat Nabi. Nabi telah tulis wasiat, Nabi dah pesan kalau dia mati, dia nak jawatan tu pi kepada Ali, tapi Abu Bakar telah sembunyikan benda ni. Sahabat-sahabat telah bohong, mereka telah nafikan hak Ali, mereka telah ambil Abu Bakar. Sebab itu sahabat dibenci oleh Syiah kerana tuduhan apa? Mengambil hak Ali. Dan kalau kita pi dalam lagi, Syiah kata apa? Jibril silap. Sebenarnya Allah Ta'ala suruh hantar wahyu pi ke Ali, tapi Jibril penin. Jibril telah salah alamat pi bagi dekat Nabi. Dah buat macam mana, dah silap lantik, dah silap bagi jalan pilah. Tapi yang sebenarnya Ali. Sebab itu Syiah dia tambah dalam azan dia. Kalau kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka tambah satu lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna aliyan wali Allah. Cuba tuan-tuan tengok azan dia. Sesungguhnya aku naik saksi bahawa Ali adalah wali Allah. Mereka angkat Ali. Ali tak suruh, tapi mereka telah guna Ali. Sebab itu perbezaan ahli sunnah dengan Syiah ni bukan perbezaan kunut tak kunut, bismillah pelan, bismillah derah. Bukan soal furu', bukan soal cabang, soal usul, soal pokok. Kita menyebut Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, depa sebut Aisyah laknatullah alaih. Allah laknat Aisyah, Allah laknat Abu Bakar, Allah laknat Umar. Setiap hari mereka melaknat sahabat-sahabat besar ni. Mana boleh mereka nak bersatu, nak duduk dan nak sama dengan kita. Ini perbezaan besar Ahlus Sunnah dengan Syiah, yang tidak ada ruang untuk kita duduk bersama dengan mereka. Baik, kan? Dan mereka kata dalam Quran ni ada ayat yang Uthman tak bubuh. Surah antara surah yang Uthman ambil sembunyi, surah Wilayah.
Ni tuan-tuan boleh ingat dah ni. Sat lagi mai Syiah duk buat lembek leher, duk pujuk, ikut pula pergi masuk Syiah. Kan? Dalam ajaran Syiah ada ayat yang disembunyikan oleh sahabat, iaitu surah Al-Wilayah. Dalam surah tu Allah cerita Ali yang patut jadi pengganti. Panjanglah cerita lagi, tapi kita nak habaknya yang paling mulia selepas Nabi Abu Bakar, Umar, selepas daripada tu Osman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Baik. Kita sebut tadi siapa pemimpin, penghulu, ketua bagi orang-orang yang beriman, dewasa, tak lain dan tak bukan Abu Bakar dan Umar. Sebab apa Nabi melantik atau Nabi menyebut atau Nabi mengangkat mereka dengan begitu tinggi? Mai kita tengok Abu Bakar dulu. Kita kadang-kadang dengar kawan tu hebat, kawan tu sakan, kawan tu mulia, kawan tu ahli syurga, penghulu ahli-ahli syurga, tanpa kita membaca apa yang mereka dah buat untuk mendapat gelaran itu. Perjuangan, pengorbanan, jerih payah yang telah mereka korbankan untuk agama ini, sehingga Allah memuliakan kedudukan mereka. Kita tak mau nak buat lagu mana mereka buat, tak mau nak ikut Abu Bakar, tapi nak berdiri depan dia. Ini munafik. Ini pembohongan. Orang yang betul-betul cinta pada Nabi Abu Bakar, nak berdiri, nak duduk satu barisan, satu kumpulan, satu bendera dengan Abu Bakar dan Umar, kena buat apa yang mereka buat. Apa yang mereka tinggalkan, kita tinggalkan. Apa yang mereka amalkan, kita amalkan. Di mana mereka buat, kita buat. Di mana mereka tak buat, kita tak buat. Sebaik-baik manusia selepas Nabi, agama dia, akhlak dia, perangai dia, ilmu dia, iman dia, Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tak buat, hang pi buat, lebih hang pada Abu Bakar. Ini yang bahaya, yang kita nak kena ingatkan diri kita. Baik, sekarang tuan-tuan kita tengok kedudukan Abu Bakar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kelebihan Abu Bakar, apa dia? Ketika manusia mendustakan Nabi, ketika manusia menolak ajaran Nabi, ketika manusia berbelah bahagi nak percaya atau tidak, Abu Bakarlah orang pertama yang tampil beriman dan mengaku Nabi sebagai Rasul. Ini baru orang yang betul-betul berjuang. Bukan ujung-ujung baru cueh. Bukanlah tak boleh, tapi tentulah tak sama orang awal dengan orang hujung. Orang yang ketika susah, ketika ditolak, ketika ditentang, ketika dihina, ketika berada di bawah, dia bersama dengan Nabi, setia menanggung derita dan susah, tak meninggalkan Nabi. Tentulah kedudukannya tak sama dengan orang yang beriman ketika Nabi menang dan ketika Nabi berada di atas. Sebab itu Al-Quran menyatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Quran kata orang yang di sisi Tuhan, golongan yang awal, as-sabiqun, mereka inilah yang Tuhan redha kepada mereka dan mereka redha kepada Tuhan. Sebab itu tuan-tuan, orang tua sangat besar nilai dia di sisi agama. Orang muda mungkin ada kelebihan dia, ada kedudukan dia, tapi dia tak boleh menandingi dan menafikan orang tua. Kerana orang-orang yang tua telah menempuh hidupnya sebahagiannya dalam ketaatan, tentulah berbeza dengan orang yang baru beriman. Sebab itu kata Nabi dalam satu peristiwa, Nabi berkelahi dengan Umar. Tuan-tuan bisa dengar tak hadis ni?
Bukan Nabi. Abu Bakar berkelahi dengan siapa? Dengan Umar. Mereka ada selisih pendapat. Mereka kawan baik, tapi kadang-kadang biasalah. Hatta suami isteri pun ada nak bertegang leher, berselisih pendapat. Ini kan pula kawan-kawan. Sebab itu tuan-tuan, bila berkelahi jangan melampau. Kita tak tahu barangkali orang yang kita benci dia menjadi kawan kita di kemudian hari. Orang yang kita sayang dia menjadi musuh kita di kemudian hari. Ini yang Nabi ajar kita. Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Apabila kamu sayang satu orang, sayanglah berpada-pada, sayanglah kerana Allah, sayanglah di atas apa betul yang dia buat. Kerana takut barangkali kalau kamu melampau, orang yang kamu sayang itu bertukar menjadi musuh kamu. Wa abghid, dan bila kamu nak benci satu orang, benci ni padan patut saja. Benci ni orang kita tuan-tuan, contohlah suami isteri bercerai. Tak payahlah dia selok apa yang ada dalam kain suami dia. Demikian suami tak payahlah selok apa yang ada dalam kain isteri dia. Kerana ketika mereka bahagia, mereka telah menikmati dan telah melayari bahtera perkahwinan dalam keadaan aman bahagia. Tapi bila dah bercerai, dah berpisah, masing-masing kena jaga aib masing-masing. Sebab apa? Takut sat lagi bila hang koyak, hang selok aku selok hang, manalah tahu ada jodoh nak bersama balik, tak kemalu. Betul tak tuan-tuan? Pasal tu kita kalau nak bermusuh pun, kita musuh padan-padan. Sebab sat lagi jadi lagu drama Melayu. Musuh-musuh kita bertengkar leher, musuh, maki, berjumpa di nak pun tak tengok muka. Tengok anak kita pi universiti, bercinta dengan anak dia. Balik mai habaq kata dia berkenan. Kita tanya anak siapa? Anak haji sekian-sekian. Allahu Akbar. Nak tok muka tang mana nak pi minta. Takkah benda tu kita nak? Pasal tu tuan-tuan, kalau kita berkelahi sikit-sikit, esok kita nak peluk balik, kita taklah malu sangat. Tapi kalau kita maki sampai tak ada perkataan dah, aku tak maki hang, esok kita nak berkawan balik, malu. Pasal tu mak suami isteri kalau depa nak bercerai pun depa tak payah duk maki teruk-teruk, tak payah duk selok, bongkak teruk-teruk. Pasal apa? Anak depa duk ada lagi. Sat lagi depa nak baik, nak berjumpa balik. Kan? Tapi saya nak habaqnya berselisih pendapat, berbeza pendapat ni lumrah. Kan? Biasalah. Apa-apa benda pun kita bukan boleh sama semua benda. Jadi benda-benda yang kita berbeza tu, kita berbeza padan patut lah. Lepas tu kita kawan balik, makan sekali, bersembang, tak ada masalah. Kan? Tidaklah dia lebih baik pada kita dan tidaklah kita lebih baik pada dia. Seperti mana kita juga boleh salah, dia juga boleh salah. Kalau semua orang macam tu tuan-tuan, tak ada masalah. Ini nak merawit sampai 7 keturunan, nak merawit sampai anak cucu, nak merawit sampai berbulan-bulan, nak basah muka, nak berkelahi. Ini bukan sifat orang beriman. Pasal itu Imam Syafi'i dia berbeza dengan beberapa orang ulama-ulama yang lain. Bila dia jumpa mereka, dia peluk, dia ambil tangan. Dia kata kita mungkin berbeza dalam beberapa masalah, tapi banyak masalah yang lain kita sama. Dan yang lebih besar, apapun perbezaan kita, apapun benda yang kita tak setuju dan tak sependapat, kita ialah Muslim. Dia pun Muslim, kita pun Muslim. Takkan tuan-tuan berkelahi dengan kawan tu, dia semayang tapi kawan tu tepi tuan-tuan tak boleh salam, patut salam belah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, patut lagu tu tengok musuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak mau belah kanan, dua-dua bagi belah kiri. Kan? Patut Assalamualaikum tu, ni Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Walaupun sah semayang tu, tapi pelik semayang ni belah kat kiri dulu pun boleh, belah kanan dulu pun boleh.
Kawan dia tanya, aku tengok hang bagi kiri-kiri, dua-dua kiri. Pasal apa? Aku cumuh belah kanan. Kan? Orang Islam ni Nabi kata apa? Antara tanda-tanda munafik. Apa dia? Apabila mereka berkelahi, mereka melampaui batas. Kan? Okey. Jadi saya nak cerita tahu mana tadi? Saya nak cerita Abu Bakar ni dia berselisih pendapat dengan Umar. Abu Bakar ni pilah nak minta maaf dekat Umar. Umar ni dia agak keras. Dia pada peringkat awal tak mau nak terima permohonan maaf Abu Bakar. Abu Bakar susah hati. Kita tuan-tuan, siapa yang mula dulu, siapa yang salah, tahu sebelah. Yang penting apa dia? Yang penting yang Nabi kata, sebaik-baik manusia, manusia yang memulakan salam. Manusia yang tawaduk. Nabi kata orang yang terbaik ialah orang yang mula bagi salam, yang mula nak berdamai, itu yang terbaik. Suami isteri berkelahi, salah duk di laki, tapi apalah salahnya kalau bini pergi minta maaf. Macam tu juga laki, walaupun yang salah tu bini dia yang salah, bini punca, apalah salahnya kalau dia pergi pujuk dia minta maaf. Demikianlah kita dalam masyarakat pun, dia yang salah, dia main minta maaf, aku nak pergi minta maaf ke dia. Taubat lahum, bukan taubat nasuha, taubat lahum. Yang ni bukan perangai orang beriman. Perangai kerah hati, sombong, belagak, takabur ni tak menguntungkan. Lepas dah dia tu tak mau pergi minta maaf, orang main minta maaf pun jual mahal, juh tak ketahuan tempat. Ini bukan sifat orang beriman. Orang main minta maaf, kita maafkan. Walaupun kita tu betul, tak rugi ya. Orang kata apa? Tak luak kalau kita tawa tu. Kan? Apabila Abu Bakar pi nak minta maaf, Umar tak mau, duk kerah hati juga. Abu Bakar pi mengadu dekat Nabi. Nabi bila dengar, Nabi dah berubah muka, dah marah. Kemudian Umar dia rasa dia bersalah kot, dia rasa galat kot. Dia pun mailah dekat Nabi. Bila Nabi tengok Umar, Nabi berubah muka dia. Nabi marah. Sebab buat macam tu dekat Abu Bakar, layan macam tu dekat Abu Bakar. Nabi kata apa? Nabi kata, innallaha ba'athani ilaikum faqultum kadzabta. Wa qala Abu Bakar sadaqa wa wasani binafsi wa malih fahal antum tariku li sahibi. Nabi bila tengok Umar mai, bila dapat tahu kata Umar layan macam tu dekat Abu Bakar, apa kata Nabi? Innallaha ba'athani, ketika Allah lantik aku, ketika Allah Ta'ala mengutuskan aku sebagai seorang Rasul, hampa di mana? Hampa telah mendustakan aku, hampa telah tolak apa yang aku bawa. Satu orang manusia saja yang terima aku, dia telah korban jiwa dan harta dia. Tidak lain dan tidak bukan ni Abu Bakar ni. Hari ni hampa nak buat tak elok dekat dia. Bila Nabi sebut perkataan tu, terkejut sahabat, tersengap sahabat. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ampunkan mereka. Nabi kata, Nabi ungkit balik tu. Ketika hampa tak ada, ketika aku seorang, ketika hampa tolak aku, dia ni seorang yang main sokong, main beriman. Dia ni yang main bagi duit ringgit dia untuk agama ni. Hampa di mana? Hari ni hampa nak mengaibkan dia. Itu kata-kata Nabi mengangkat Abu Bakar. Sebab itu kita tak pelik kalau Abu Bakar menjadi penghulu kepada seluruh orang beriman. Dialah kepala dan ketua yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi laluan kepada azan. Sekejap lagi saya nak sebut sikit lagi kelebihan Abu Bakar. Mudah-mudahan kita mencontohi dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Baik tuan-tuan, kita tengok satu lagi pujian dan sanjungan Nabi pada Abu Bakar. Nabi kata, yadkhulul jannata rajulun, akan masuk ke dalam syurga seorang lelaki. Apabila dia melangkah masuk saja ke dalam syurga, fala yabqa ahlud dar wala ahlul ghurfah illa qalu marhaban marhaban ilaina. Nabi kata akan masuk ke dalam syurga seorang lelaki. Bila dia pijak saja kaki dia dalam syurga, semua orang yang di dalam syurga, yang ada dalam syurga akan bangkit. Ahlul dar, ahlul ghurfah, yang ada dalam rumah, yang ada dalam istana, yang ada dalam bilik, yang ada dalam kemah, semua keluar sambut dia. Marhaban ilaina, marhaban ilaina, mari kepada kami, mari kepada kami. Hebat tuan-tuan, ahli syurga bangkit sambut. Dia masuk-masuk saja yang syurga, semua celapak meneru-menera, marhaban, marhaban, sambut, mengalu-alukan kedatangan dia, seronok, panggil, ra'i. Faqala Abu Bakar. Abu Bakar bila dengar Nabi cerita tentang laki-laki itu, apa dia kata? Ya Rasulullah, ma tawa ala hadzal rajul fi dzalikal yawm. Sangat bahagia dan beruntungnya menjadi lelaki itu, sehingga dia diraih dan dialu-alukan oleh seluruh ahli syurga. Siapakah dia? Qal, Nabi kata, wa anta huwa ya Abu Bakar. Sesungguhnya engkaulah lelaki yang dimaksudkan itu. Nabi kata, wa anta huwa ya Abu Bakar. Sesungguhnya engkaulah lelaki yang apabila engkau masuk, seluruh ahli syurga mengalu-ngalukan kedatangan engkau. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Anta atiqullah, anta atiqullah minan nar. Engkau adalah orang yang Tuhan membebaskan daripada api neraka. Bahkan ketika Nabi duduk di atas bukit Uhud, bergerak Uhud, bergoncang, bergegar. Nabi cakap dengan Uhud ni, bukit Uhud tu dia bergoncang, dia bergerak. Nabi kata, usbut Uhud, Uhud diam, usbut, serap. Fa inna ma'alaika an-nabi was-siddiqa
wa syahidani. Uhud, diam. Sesungguhnya berdiri di atas engkau seorang nabi, dialah Nabi Muhammad, was-siddiq, Abu Bakar, wa syahidan, dua orang yang mati syahid. Siapa dia? Umar dan Uthman. Umar mati ditikam syahid, Uthman mati ditetak, mati dipukul oleh pemberontak juga syahid. Sebelum mereka mati Nabi dah sebut dah. Nampak? Itu kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Baik tuan-tuan. Kemudian kalau kita tengok lagi, macam mana Abu Bakar boleh jadi ni? Boleh jadi apa? Boleh jadi hebat ni. Tengok. Nabi SAW ketika mana apa dia ni, dia sakit, dia telah pilih Abu Bakar sebagai imam. Itu hint dia nak lantik Abu Bakar. Dia kata, muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Nabi kata, suruh Abu Bakar jadi imam di dalam salat. Tempat Nabi jadi tu imam tu, Nabi kata dekat Aisyah, suruh Abu Bakar jadi imam. Nampak? Kemudian ketika mana Nabi SAW tutup semua pintu, tutup semua pintu nak mai ke rumah dia, satu pintu je Nabi tak bagi tutup. Pintu-pintu di masjid tu Nabi tak bagi tutup. Ada pintu rumah ni, pintu rumah ni, pintu rumah Abu Bakar, pintu rumah Umar. Nabi kata apa? Nabi kata semua tutup, jangan tutup pintu Abu Bakar. Nabi kata semua pintu tutup kecuali pintu Abu Bakar. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Hebat dah Abu Bakar ni. Kalau kita nak cerita tuan-tuan, 3 kali 4 kali kuliah pun tak selesai. Cuma saya ambil satu yang hebat Abu Bakar ni. Satu hari kata Sayyidina Umar, Nabi SAW memanggil Nabi SAW panggil untuk orang bagi sedekah. Kemudian kata Umar, hari ni aku nak tewaskan Abu Bakar. Kemudian marilah Umar bawa harta-harta dia. Dia kata dalam hati dia, hari ni aku akan menang, Abu Bakar akan kalah. Aku akan bagi lebih. Tidak ada orang yang lebih banyak daripada aku. Selalu yang paling banyak Abu Bakar. Hari ni dia pun kalah. Bila mai dekat harta tu, mai dekat Nabi, Nabi tanya, apa yang kau simpan untuk diri engkau dan keluarga engkau wahai Umar? Kata dia, aku menyimpan setengah daripada harta yang aku bagi. Setengah aku infak, setengah lagi aku ambil, setengah lagi aku simpan. Kemudian marilah Abu Bakar, dia serah harta dia. Nabi tanya soalan yang sama pada Abu Bakar, apa yang kau simpan? Umar bagi tahu setengah dia simpan. Kalau 1.500.000 dia bagi, 500.000 dia simpan. Tuan-tuan, setengah ni bukan sikit. Tuan-tuan ada 1.500 tuan-tuan bagi kat masjid, 500 yang tuan-tuan ambil balik, simpan. Bukan kata setengah, suku pun tak tentu. Ada 100, RM2 pun tak tentu. Tapi pecah ambil 5 kupang. Kan? Bawa main 100, pi pecah kat Tok Imam. Tok Imam, ada duit RM1. Tok Imam pun bagilah RM1. Nak buat apa? Dah, saya ada RM10. Nak bubuh semua banyak sangat. Tu saya main tukar dulu. Saya nak bubuh 5 kupang saja. Kan? Itu pun besar rahmat lah. Dia boleh bubuh 5 kupang tu. Ada dekat dia RM9 5 kupang lagi. Kan? Itu pun kalau boleh kerak 2 lagi 5 kupang tu, toh dia kerak 2 lagi. Kan? Jadi kita dengar Abu Bakar ni, kita dengar Umar ni, kita jangan rasa lekeh. Pasal itu tuan-tuan nak tahu sejauh mana iman tuan-tuan, besar mana yang tuan-tuan dah bagi pada agama ni. Lagi besar tuan-tuan boleh korban, lagi besarlah iman tuan-tuan. Nabi tanya dekat Abu Bakar, apa yang kau ada? Kata Abu Bakar,
yang ada untuk aku dan keluarga aku Allahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya. Kata Umar, mulai daripada hari itu aku tidak akan boleh menewaskan Abu Bakar. Memang aku tak boleh lah. Umar kata iman Abu Bakar sangat tinggi, dia bagi cerah. Tuan-tuan, saya nak suruh bagi cerah ke tak? Tak. Kita nak bagi macam mana? Abu Bakar bagi semua, Umar bagi setengah. Kita nak bagi macam mana? Kita bagi takat mana yang kita redha. Takat mana yang kita redha tu macam mana? Tuan-tuan bagi takat mana yang tuan-tuan tak rasa. Sekali lagi tuan-tuan nak jadi Abu Bakar, terus tak jadi Abu Bakar, Umar pun tak jadi. Pasal apa? Balik tangan duduk atas dahi. Awak abang silap. Awak aku silap tadi. Awak aku nak buh RM5, aku tepi bubuh RM10, aku silap. Awak abang tak pergi minta balik kat Tok Bendahari, abang kata silap. Oh bagus, dia hang bagus. Bagus, dia hang bagus. Esok abang pergi sembahyang subuh, sebab selalu Bendahari dia akan kutip lepas subuh. Abang ingat dah tabung nombor berapa? Aku ingat. Aku ambil nombor, aku tangkap gambar dekat tiang spek mata. Jadi abang tunggu, abang sembahyang tepi tu. Elok saja Tok Imam, Tok Bilal, Tok Bendahari buka, abang tanya ada tak RM10? Kalau dia kata ada, dia kata mai balik 10 tu, saya nak bagi 5. Salah tak? Tak salah. Pasal kita memang redha takat 5 ya. Takkan kita nak buat lagu tu malu ke orang. Tak payah duk kira malu ke orang, ikut takat mana kita redha. Tuan-tuan, pasal iman kita tak sama. Kadang-kadang tuan-tuan tengok kawan tu wakah 15 relung, 20 relung, tuan-tuan tak payah nak ikut. Jangan ikut kalau tuan-tuan tak mampu nak redha. Sebab orang ni iman dia tak sama. Macam Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar memang nak lawan Umar, tapi bila Abu Bakar bagi semua, Umar tak boleh lawan. Umar tak boleh pergi ambil lagi semua. Umar tak boleh bagi semua. Pasal apa? Takat tu je dia boleh pergi. Nampak tuan-tuan? Buat takat mana kita boleh. Kemudian yang terakhir, satu pagi ni kita kadang-kadang duk dengar hebat Abu Bakar, tapi tak tiru laku dia. Satu hari Nabi tanya, man asbaha minkum al-yawm sa'iman, siapa pagi ni yang puasa sunat? Abu Bakar kata, saya ya Rasulullah. Ana. Faman tabi'a minkum al-yawm janazah, siapa yang pi ikut jenazah hari ni? Abu Bakar kata, ana, saya ya Rasulullah. Man at'ama minkum al-yawm miskinan, siapa yang dah bagi orang miskin makan pagi ni? Ana. Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Man ada minkumul yawm maridan, siapa yang pergi tengok orang sakit pagi ni? Abu Bakar kata, ana. Nabi kata, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah, siapa yang berimpun amalan-amalan tadi pada dirinya, maka dia akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa disekat dan dihalang. Tengok. Mana tuan-tuan nak boleh buat semua ni? Siapa puasa? Saya. Siapa pergi tengok orang mati? Saya. Siapa pergi tengok orang sakit? Saya. Siapa bagi makan orang miskin? Saya. Nabi kata siapa yang buat semua ni, dia masuk syurga. Nabi kata ada orang dipanggil daripada pintu sedekah, ada orang yang dipanggil daripada pintu jihad, ada orang yang dipanggil daripada pintu haji, ada orang yang dipanggil daripada pintu salat, ada orang yang dipanggil daripada pintu puasa. Abu Bakar tanya, ada orang yang dipanggil daripada semua pintu? Nabi kata tidak ada orang yang dipanggil daripada semua pintu melainkan hang. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mudah-mudahan tuan-tuan, bila kita kenal, kita dengar sikit sebanyak, kita faham kenapa dia menjawab, diangkat sebagai penghulu kepada seluruh orang-orang beriman yang masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat manfaat daripada kuliah kita pada malam ini. Saya sudahi dengan aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.